L di over dt plus Ri equals to Et. Okey, Et. Okey. Kita kena pasti dulu L ni apa. L ni adalah constant inductance. Okey, ini constant. Kemudian apa lagi? I ni adalah current. I ni adalah current. Okey, kemudian T ni time lah. Okey, T time merujuk kepada, dia tak bagi tahu time tu apa. Tahun ke? Kan? Minit ke? Tak bagi tahu. Kita apa? Kita biarkan. Okey, sekarang ni bila kita nampak salah application, kita comparekan dengan yang asal ni. Okey, yang pertama kita jadikan bentuk di over dt. Pastikan sebelah ni jangan ada L. So semua bahagi dengan L. So kita akan dapat R over L I equals to Et over L. Semua bahagi dengan L. Okay. Tujuan dia sebab kalau ni ikutkan kita mesti guna bandingkan dengan dy dx plus px darab y sama dengan qx. Ini kita punya formula biasalah. So daripada sini kita kenal pasti compare dengan ni je. Kita compare dengan ni je. Ni kita compare dengan ni je. Untuk nak tahu y tu apa bendanya. So kita akan nampak y itu adalah untuk I dan x tu adalah untuk t. Okey. Jadi kita merujuk kepada ni kalau kita nak tukar daripada x, y itu kepada I dan t. Okey. Okey, jadi kita start daripada dy dx. So kita sambung balik. So dy dx bukan dy dx. Yang tadi kita adalah di over dt plus r over l I equals to et over l. Okey, sekarang ni kita compare dengan ni. So kita ikut je bentuk ni. So kita akan dapat di over dt plus, sepatutnya kita gunakan px, tapi sekarang x tu dah jadi t. So kita gunakan pt multiply by y. Asalnya y, tapi y tu sekarang I. So darab I equals to, sepatutnya qx, tapi kita dah tukar kepada qt. Okay. Ni tujuan dia supaya kita nampak kita nak ambil pt tu yang mana. So kita lihatlah ini. Ini adalah pt. Okay. Ini penting sebab kita nak gunakan integrating factor. So kalau ikutkan step yang pertama, kita mesti cari IF dengan cara eksponen kuasa. Kalau ikut cara biasa, IF ni adalah eksponen kuasa px dx. Ini kalau ikut cara biasa lah. Okey. Jadi sekarang ingat, kita gunakan p bukan px, kita guna pt. pt darab asalnya dx, tapi kita gunakan dt. Okey. Jadi kita gunakan terus. So ini sama dengan eksponen integration of pt. pt adalah r over l. R over l. So yang ini kita akan ambil dt. R ni constant. Okay. L pun constant juga. Jadi bila kita integrate, kita akan dapat R over L T lah. So step yang kedua, kita akan ambil IF yang kita dapat ni, darab kiri dan kanan. Darab kiri dan kanan daripada mana tadi? Daripada sini. Okay. So kita akan ambil di over dt plus R over L I. Ini saya salin daripada sini. Cuma saya tambah dengan IF. Sebelah kiri, sebelah kanan pun sama. Et over L. Okey, kemudian step yang ketiga, ni tak payah expand ni. Step yang kedua ni tak payah expand. Kita teruskan. Ini masih ada lagi ke tak ada ni? Hello? Dengar tak? Dengar. Okey. Jangan biarkan saya cakap seorang. Okey. Okey. Yang ini kita tak payah expand.
kita hanya tukar bentuk kepada, kalau ikut cara biasa, kita akan buat d over dx. Darab dengan if darab y. Untuk step yang ketiga ni. Tapi sekarang ni kita dah tukar. Kita tak guna d over dx. X tu dah jadi t. So, d over dt. Kemudian kita akan ambil, sepatutnya saya akan ambil if darab dengan y sepatutnya. if. Okay, if sepatutnya if darab y. Y sekarang dah jadi i. Okay, so if kita ni, yang ni tadi lah. Yang ni. Eksponen R over LP. Darab dengan I. Okay. Ini kalau kita, saya tukar warna lah. Okay, so yang ini, yang sebelah kiri ni, kita hanya gunakan D over DT IF darab I. Untuk ubah bentuk ni kepada sini. Ubah bentuk je. Tapi sebenarnya maksud dia sama dengan di atas. Okay, cara kita nak cek, kalau kamu nak cek ni, gunakan product rule. Gunakan product rule, mesti kamu dapat semua. Okay. Ini sama dengan sebelah kanan tak berubah. Okay. Jadi bila dah sampai situ, kita gerakkan DT ni supaya kita boleh buat integration. So, jadi step yang keempat ni adalah mudah je, tinggalkan D ni. Darab dengan I sama dengan ER over LT ET over L. T over L. Kemudian sebelah sini adalah D DT. DT. Okey. DT ET dengan L. ET dengan L. Okey, jadi kalau kita integrate, kita akan dapat apa? Sebelah kiri ni okeylah. Okey. Yang ini kita akan integrate. Okey, kita akan integrate. Kemudian L sama dengan 3. Okey, kemudian kita ada maklumat IO equal to 0. Okey, sekarang ni tadi kita nak cari IT ni berapa. Okey, bila dah sampai di sini, okey, kita dah sampai. So, kita ganti dulu nilai dia. R kita 12. So, saya sambung tadi ya. So, I 12 per 3. 12 per 3, 4 dah. Boleh? So, 12 per 3 tu adalah 4. Ni, 12 per 3, 4. So, 4T, I sama dengan 1 per L. Maksudnya 1 per 3. Kemudian, ET. ET kita berapa? Okey, ini kekalkan ET. ET eksponen kuasa 4T DT. Okey. ET kita adalah 4 per 3 ya. Okey, ET dia ada maklumat tambahan lagi. Dalam soalan tu, ET adalah 4. ET 4 ya. So, kita akan ambil sama dengan, kita akan teruskan 1 per 3. Ni 1 per 3, 4. Sebab ET tu 4. Eksponen 4T DT. Dan kalau kita selesaikan ni, yang 4 tu tak terlibat. So, kita kekalkan 4 per 3. Darab dengan eksponen 4T. Maksudnya kita integrate eksponen ni. Integrate eksponen, kita akan salin dan kita akan bahagi dengan differentiate kuasa dia. Okay. So, kita akan dapat yang ini tadi E40I. Okay. Ini akan jadi tambah C. Okay. Tambah C. Okay. Kemudian, ini kalau jadikan I sebagai tajuk, kita pasal lagi. So, I ni sama dengan 4 per 3 jadi 1 per 3. Eksponen ni kalau bawa ke sini, dia boleh cancel. Kan? So, tambah dengan, sama ada nak buat C per eksponen E4 ataupun dinaikkan dia ke atas.
Okey, sama je. Okey, so kita akan dapat yang tu. Maka gunakan maklumat tambahan tadi bila I0 equals to 0. Okey, ini maksud dia yang tadi kita ada I dan T kan. Maka dalam ni adalah T. Ingat, ni adalah T. T sama dengan kosong. Jadi kita akan ambil T equal to 0. I ni equal to 0. So kita gantilah. So 0 equals to 1 over 3 plus C exponent to the power of 0. Maka C itu sama dengan negatif 1/3. Okay. So kita akan dapat C itu sama dengan negatif 1/3. Maka equation kita, soalan tanya yang ni, sama dengan 1/3 tolak 1/3 eksponen negatif 4T. So jawapan kita yang ni lah. Okey, setakat ni ada apa nak tanya tak? Boleh ke ni? Boleh. Okey. Okey, bagus. Habis soalan yang pertama, kemudian kita tengok dia menggunakan ayat dia. Kita tengok balik soalan dia. Okey, soalan kita yang ni tadi. Okey, untuk soalan yang kedua, kita nak what happen to the current. Current ni maksud dia I lah. I itu berapa after a long period of time. Ini merujuk kepada T sama dengan infinity. Okay. Jadi kita patah balik kita punya equation tadi. I equals to 1 over 3 minus 1 over 3 exponent to the power of negative 4T. Ini yang tadi. Bila kita ganti T yang sangat sama dengan infinity, maka I sama dengan 1 over 3. Dan yang ini dia akan jadi 1/3 E kuasa negatif infinity. Yang ini berapa nilai ni? Ni. Berapa nilai? Ni berapa? Dia sama dengan 1/E infinity. 1/infinity berapa? Kosong. Maka I sama dengan, ya betul. I sama dengan 1/3. Selesai. Okey. Ini nanti kita akan bincang solution of non-linear equation. Non-linear equation. Non-linear ni maksud dia yang degree dia bukan satu lah, selain daripada satu. Nanti kita akan tengok bagaimana. Dan kita ada berapa kaedah. Ini maksud dia, bab ni kita akan belajar kalau kita tak boleh integrate. Kalau kita tak boleh buat integration, kan integration kita ada banyak kan. Integration by part ada, substitution ada kan. Macam-macam kaedah. Nanti kita akan jumpa soalan kita tak boleh integrate cara biasa. Okay, jadi kita akan gunakan salah satu kaedah ni lah. Sama ada yang pertama kita gunakan yang biasa je. Yang kedua Newton-Raphson method. Satu lagi trapezoidal rule. Okey. Ini muka surat. Tengok muka surat 24. Okey, muka surat 24. Okey. Contoh linear equation. Ingat kalau linear equation maksud dia degree dia adalah degree 1. Kan? Linear equation ni degree dia degree 1. Kalau katakan kita jumpa, ni contoh lain lah. Kalau kita jumpa, katakan saya ada X kuasa 2 tolak 3X tambah 2. Kan? Ini maksud dia quadratic equation. Quadratic equation. Sebab degree 2. Jadi kalau linear, maksud dia degree 1 lah. Selama ni kita bincang bentuk yang macam ni lah. Okay, sekarang ini kita akan bincang pula bagaimana kalau dia non-linear equation. Non-linear ni termasuk selain ni, maksudnya selain daripada kuasa 1. Kuasa 2, kuasa 3 ataupun equation kita bercampur dengan trigonometri. Ini semua dipanggil non-linear equation. Okay. Itu dari segi istilah je. Okay. Kemudian ini contoh ini pula. Okay, kita contoh ya. Kalau linear equation mudah kita buat. Ini kalau kita kira dapat jawapan. Quadratic pun kita selesaikan dapat jawapan. Okay. Macam ni lah. Tetapi kalau kita jumpa soalan ni, ini dia panggil non-linear ni.
polinomial bercampur dengan eksponen. Bagaimana kita nak selesaikan ni? Kalau yang lain ni kita boleh kira ni. Kuadratik boleh kira, kubik boleh kira, tapi bila sampai di sini dah tak erti berapa nilai x. Okay? So kita akan belajar untuk macam ni equation ni, bagaimana kita dapatkan jawapan x ni. Okay. Okay, kalau kita berjaya lukis graf lah. Kalau kita main lukis graf, kan? Kalau kita main lukis graf, yang solution ni, kalau kita nak solve, maksudnya kita nak solve, maksudnya cari nilai x ni. Bila kita jumpa soalan, biasanya soalan kata solve. Maksudnya kita nak cari x tu berapa. Kan? Kalau katakan kita nak solve tak boleh, kita boleh berdasarkan graf. Cara berdasarkan graf, kita tengok. Ni maksud dia, ini kita punya jawapan ni. Yang x yang kita nak cari ni, maksud dia kalau kita berpandukan pada graf, masa bila graf kita langgar pada pasti x, itulah jawapan dia. Jadi salah satu cara kita nak tentukan nilai x ni, kita boleh tengok kalau katakan y kita ni nilai dia lebih besar pada kosong. Satu lagi kita ada nilai y tu lebih kecil daripada kosong. Maka memang sah nanti yang tengah-tengah ni adalah jawapan untuk x. Cakap seorang gitu. Busy ke? Ada kelas kuliah. Dia cakap seorang. Okay, so macam tu Jadi katakan kita nak solve tak boleh, tapi kalau kita berpandukan graf, kalau ikut logik dia kan, bila ada satu nilai y di atas, satu nilai y di bawah, maka besar kemungkinan memang dia akan langgar pada pasti x yang kita nak cari ni. Jadi kita boleh agaklah x tu berapa jawapan dia. Okay, so kita boleh gunakan kaedah ni lah. Nanti kita akan tengok. Okay. Bagaimana cara dia. Okay, tak kisahlah sama ada dia nilai y positif dulu ke ataupun terbalik. Yang penting mesti ada perubahan je ni, maka memang sah. Kita boleh solve, cari nilai x. Find the approximate value of the equation ln x plus x minus 2 equal to 0 by using graphical method. Okay, jadi macam kaedah tadi lah. Okay, kalau kamu nak guna kaedah ni, sekarang ni kita punya equation kita, yang ni. Kan? Kalau kita cuba nak solve cara biasa, memang tak boleh. Sebab dia bercampur linear dengan ln. Jadi apa yang kita buat, kita cuba, ini yang asal. Okey, kita cuba pisahkan. Ini akan jadi ln x, ni satu. Satu lagi kita ada 2 tolak x. Okey, maknanya kalau kita ada equation yang bercampur macam ni kan, kita nak solve cara biasa tak boleh. Maka apa yang kita buat, kita asingkan log ni sebelah kiri, yang lain tu kita bawa ke sebelah kanan. Yang ni. Kan? Lepas tu daripada sini kita andaikan sebelah kiri ni y1. Jadi saya andaikan sebelah kiri ni y1. Kemudian yang sebelah kanan ni saya andaikan y2. Maksud dia kita akan lukis dua graf. Kalau ikut sini, graf yang pertama ln. So kita lukis. Okey. Cara yang lukis ikut balik masa kita belajar SEM 1. So lukis. Okey. Kemudian kita lukis graf yang kedua. 2 tolak x. Ini linear kan? So dapatkan 2 titik bila x kosong, y2. Ni. Bila x kosong, y2 ke 1. Bila y pula kosong, x pula yang 2. Okey, ini maksud dia, ini adalah graf 2 tolak x. Yang ini adalah graf ln x. Jadi bila kita ada dua graf, tempat persilangan tu adalah jawapan dia lah. Inilah kita punya jawapan. Kalau kita nak selesaikan daripada sini terus, tak boleh. Maka salah satu cara kita nak dapatkan jawapan, kita pisahkan ln sebelah, yang lain tu sebelah. Kita akan ada dua graf. Ya. Ini ada kaitan dengan cerita 1-2. Ya? Yang ini kami belajarkan cerita 3 kan? Ada kaitan dengan cerita 1-2 kan? Tak ada. Sebab kali ini kita punya equation dia panggil non-linear equation.
Kalau tak ada ln, ini dia panggil linear equation. Kalau tak ada ln. Sekarang ni, graf kita ni linear bersama dengan graf yang lain. Maka bersama dengan graf yang lain, ini dia panggil non-linear equation. Okay? Jadi kalau macam ni, nak buat cara biasa tak boleh. Okay? Kalau macam kan sebelum ni kita belajar. Okay, yang ni boleh. Sebab boleh. kita boleh solve. Tapi kalau macam ni dah bercampur, kita nak buat macam mana? Tak ada kaedah. Jadi antara cara kita boleh guna, kita pisahkan, kita lukis dua graf. Tempat bersilang tu, itulah jawapan dia. Okay. So kalau kita tengok sini. Yes. So ingat istilah dia. Bila kita jumpa soalan solve, maka X tu berapa? Kadang-kadang X ni dia panggil juga sebagai root. Root istilah lain bagi X. So itu yang conclusion dia adalah the root is between X equals to 1 and X equals to 2. Maksudnya jawapan kita adalah di antara 1 dan 2. Lebih kurang 1.5. Okay, itu yang soalan dia, find the approximate value. So yang average tu kan ialah 1 tambah 2 bagi 2 kan? Ya. Okay. Untuk yang sekarang ni kita dapatkan anggaran je. Nanti kita akan belajar bagaimana dapatkan jawapan yang tepat. Ini secara algebraic method, maka step yang pertama. Okay, macam tu lah. Macam tu lah. Okay, selesai. Senang tak? Okay, jadi sekarang ni senang kan? Sebab dah ada jawapan. Okay, nanti dalam exam kan? Kalau dalam exam, kamu kena guna calculator. Ln. Kamu kena guna alpha. Cuba tekan calculator. Kamu tekan ln. Alpha ni tujuan dia supaya saya boleh gunakan X ni. So ln alpha X tambah alpha X tolak 2. Okay. Jangan tekan sama dengan. Terus kamu tekan calculation. Okay, cuba kamu ambil nilai negatif 2. Cuba kamu ambil nilai negatif 2. Kalau negatif 2, apa jawapan dia? Kalau negatif 2. Cuba guna calculator. Math error. Math error ke? Oh, memanglah Sekejap. Mana ada ln negatif ni? Serius. Okey, kalau gitu kita cuba nilai. Okey, cuba kamu buat nilai 3 lah. Kalau kamu ganti X sama dengan 3. Cuba ganti X sama dengan 3. 2.098. Maknanya dia lebih besar daripada 0 kan? Saya bukan nak tengok nilai dia. Tengok nilai dia positif ke negatif. Bila saya guna X sama dengan 4, F berapa? Tekan je calculation. Positif ke negatif? Positif. Yes. Kalau saya guna X sama dengan 5, Negatif juga. negatif positif? Positif kan? Positif. Positif. Okey. Kita sekarang ni, kita kena guna calculator, kita kena cari nilai X yang boleh kita tunjukkan dia akan berubah tanda. Okey, cuba kamu cari bila X sama dengan 2. F kita berapa? Kalau F sama dengan 2. 0.93 positif. Positif, okey, positif. Bila saya gunakan nilai 1, F kita berapa? Negatif 1. Negatif kan? Saya tak nak tengok nilai dia, saya nak tahu negatif ke positif, tu je. Negatif kan? Okey. Betul? Negatif? Betul kan? Negatif kan? Betul. Okey. Jadi sekarang ni, tadi kita belajar mula-mula, kalau kita nak solve, okey, yang graf tadi, bila ada satu nilai positif, Y yang positif, satu lagi negatif, maka memang sah akan ada jawapan. Betul? Kan? Jadi sekarang ni, kamu kena guna calculator. Itu yang saya ingatkan, mesti guna alpha ni. Kamu kena masukkan equation ni dalam calculator. Sebab kita kena cuba nilai supaya masa bila nilai dia bertukar. Masa bila? Kalau kita ambil jawapan 3 dengan 4 tak boleh. Sebab dia sama tanda. Dua-dua berada ke atas.
Dua-dua pada kata. Mana boleh ada jawapan? So, saya teruskan lagi cubaan. Kita kena dapatkan try and error sehingga ada pertukaran nilai Y. Sama ada positif, negatif ataupun negatif positif. Mana-mana boleh. Yang penting ada pertukaran. So, nanti dalam exam, kamu tunjuk yang berjaya je. Yang gagal ni tak payah tunjuk. Ni tak payah tunjuk. Okay? Jadi sekarang ni, kamu ganti nilai 1. Nanti dalam exam tulis macam ni. F1, berapa jawapan? Less than. F2, tunjukkan berapa jawapan. Tunjukkan yang penting ni dia berubah tanda. Ini dia berubah tanda. Yang gagal ni tak payah tunjuk. Itu yang mesti guna kalkulator. Jangan kamu kira manual. Buang masa. Kita nak tunjukkan kalau algebraic method ni, dia mesti tunjukkan masa bila Y tu berubah. Bila berjaya tunjuk, maka jawapan dia adalah, so the root is between 1 and 2. Saya tak boleh ambil nombor root between 3 and 4. Tak boleh sebab tanda dia sama. Saya tak boleh ambil jawapan 4 dan 5 sebab tanda dia sama. Okay? So kita tengok masa bila dia bertukar, maka itulah kita punya jawapan root. Root between x equals to 1 and x equals to 2. Dan x naught kita adalah 1.5. Kita ambil nilai yang di tengah. Okay? Katakan jawapan kita 4 dan 5. So ambil lah 4 tambah 5 bagi 2. 4.5. Kalau kita test yang tadi, 3 dengan 4 dia bertukar. Maka jawapan dia 3.5. Okay, cuba kamu masukkan equation ni. Kamu type 2 alpha x tolak eksponen kuasa negatif alpha x. Okay. Okay, kamu masukkan macam ni. Jangan sama dengan kosong, tak payah. Sampai sini je. Kemudian kamu tekan calculation. Kamu cuba nilai, okey, katakan saya cuba nilai negatif 2 lah. Bila kamu ganti negatif 2, berapa nilai F? Positif ke negatif? Positif negatif? Positif. Positif je. Okey, katakan betul lah. Sekejap. Ya, betul. Jangan lupa kuasa eksponen kuasa negatif. Alpha negatif. Ya. Itu. Okey, positif ke negatif? Negatif. Negatif kan? Kena negatif lagi. Oh. Okey, katakan negatif Okey, negatif. Okay, tak apa. Negatif, kita cuba je. Bila x sama dengan negatif 1, apa jawapan? F dia? Sepatutnya negatif juga, betul? Lama kau punya ni. Negatif ke positif? Negatif. Ya, okey. Jangan buat manual jangan buat 2 dah, negatif 1 tolak. Jangan buat yang tu. Kamu masukkan equation ni. So dalam exam ni kita kena kejar masa ni. Saya kena kalkulator lama. Kereta lama kan ada alpha 570 ms. Yang hitam tu kan? Ada. Kamu guna 2. Sekejap, saya cuba. Alpha tu sebelah. X dia nak letak, X dia guna yang X mana? X yang tutup kurungan ke? Kan di bawah tutup kurungan kan ada? Kan? So tekan. Maksudnya 2. Tekan alpha dulu. Baru tekan tutup kurungan. Nanti dekat skrin keluar 2 alpha x. 2x. Tolak. Tekan eksponen. Eksponen tu dengan cara sama ada shift lon. Ataupun ada cara lain kan. Tekan shift lon. Keluar eksponen. Tekan kuasa negatif alpha x. Bila dah sampai itu, jangan tekan sama dengan. Kamu tekan calculation. Sehingga dia akan keluar x tu berapa. Dia mesti ada keluar arahan ni. So masukkan negatif 2. Tekan je sama dengan kosong. Negatif. Kemudian tekan balik calculation. Masukkan nilai negatif 1 pula. Dapat negatif. Kita tak nak ni. Kita Okey, dapat. Kita kena cuba sehingga berlakunya pertukaran tanda ni. Okey, kita cuba nilai kosong pula. So F kita berapa? Amboi lama macam kira pakai jari kau ni. Negatif juga kan? So. Ada yang tak faham? Pertanyaan ni. Ya. Negatif.
yang itu kan, yang nombor tu kan 1.6. Kalau masa ujian kami tidak dapat accurate sangat, boleh tak? Yang mana? Agak Oh, yang ni? Yang 1.6 tu. Okey, 1.6 ni dia tak kisah, yang penting kita bukan nak tahu nilai ni. Nilai dia positif ke negatif? Tu je kita nak tahu. Jadi kalau katakan kamu dapat berbeza tak ada masalah. Yang penting positif ke negatif. Saya nak tahu yang tu je. Kita cuba tadi kosong dapat negatif 1. Okey. Kemudian bila kita cuba nilai 1, F dia berapa? 1.6. Positif. Positif kan? Okey, kita akan berhenti kalau tanda dia bertukar. Tadi daripada negatif 2 kan? Saya teruskan. Saya tak berhenti. Bila saya ganti dengan 1 baru dia bertukar. Maka bila dia tukar je, maka kamu berhenti kat situ. Maka inilah kita punya jawapan. Jawapan kita berada dekat 0 dan 1. Ni. 0 dan 1. Okey. So nanti dalam exam nanti, kamu tunjuk yang ni je. Yang berjaya je. Tunjuk yang berjaya je. Yang gagal tu tak payah. Dapat lah. Ya. You kena, itu yang saya cakap, mesti guna calculator, mesti guna alpha. Lepas nanti kamu sibuk ganti nilai. Sebab saya bukan nak tahu nilai dia. Tanda dia positif ke negatif, tu je. Okey, maka soalan dia lies between x A and x equals to B. So inilah jawapan dia. Sebab x kosong dan x 1. Kemudian find the values of A and B. Dah settle. Okey, itu secara algebraic method. Okey. Kalau kita guna secara graf, kalau guna secara graf, kalau kita nak lukis terus graf ni memang tak boleh sebab dia ada linear. Dia ada eksponen. Kan? Jadi, cara yang paling mudah bila berlaku macam ni, kita asingkan. Bila kita asingkan, rupanya kita ada dua graf. Yang pertama linear. Yang kedua adalah eksponen. So kita akan dapatkan jawapan dengan cara lukis dua graf ni. Dekat mana dia bersilang. Okey, kalau kat sini ada jawapan tak? Yes. Okey. Jadi saya lukis graf yang pertama, Y1 sebelah kiri ni. Kalau kita nak tahu bila X kosong, Y kosong. So dapat satu titik. Betul. Kemudian kalau saya andaikan X1, Y2. Okey, betul ni. So dapat satu garis. Kemudian lukis graf eksponen. So ingat balik dah cara SEM1. Kalau Y sama dengan eksponen negatif X, bila X kosong, Y sama dengan E kuasa kosong. Satulah. Kemudian kita akan lukis graf kita bermula daripada sukuan negatif dan positif. Maksudnya berada pada sukuan negatif dan positif. Maksudnya sini lah. Kan? So macam tu. Maksudnya lukis daripada sini. Zas. Ni kan? So kalau kita tengok graf dia, macam tu lah. Boleh? Maknanya kalau nak lukis Y sama dengan negatif X, yang pertama sama kosong, terus Y sama dengan 1, Y sama dengan 1. Ini lah. Kemudian bila kita tengok sukuan X tu negatif dan Y tu positif, maknanya mesti bermula daripada sukuan yang kedua. Ada benda ni terus. Jadi kita nampak, okey, betul rupanya jawapan dia antara, ini kalau kita ambil kira integer je. So jawapan dia antara 0 dan 1. Sama macam tadi lah. Sama jawapan tadi. Jadi kamu pilihlah nak guna algebraic method ataupun nak guna graphical method. Okey, kalau graphical method kamu kena pisahkan, kita kena pisahkan supaya kita mampu untuk lukis dua graf. Okey, macam ni kalau saya asingkan kan mudah. Ini graf linear, ini graf eksponen. Kita nak tengok dia bersilang di mana. Antara 0 dan 1. Okey, boleh faham ini? Okey, bagus. Jadi untuk 3.1 ni kita cuma ramalkan root dia di antara mana ke mana. 3.1 tadi. Okey, tadi kita ramalkan root di antara 1 dan 2. Dan kalau kita nak cari kemungkinan jawapan dia adalah X0 sama dengan, kalau 1 hingga 2 maka jawapan dia 1.5. Itu anggaran je tu. Sekarang ni 3.2 ni saya nak jawapan tepat dia. Jawapan tepat dia. Okey.
So 3.2 nama dia kita gunakan Newton-Raphson method. Kalau kamu tengok nota tu, muka surat 29. Okey, 29. Okey, macam itulah. Okay, faham tu? Okey, macam itulah settle. Kan senang tu. Okey, maknanya nanti kamu tengok dalam nota tu, kita akan gunakan formula ni. Sebenarnya formula ni adalah formula gradient kan? Gradient. Ini sebenarnya formula gradient. Kan dulu kalau kita belajar gradient, M sama dengan Y2 tolak Y1 over X1 minus X1. Tapi sekarang dia bincang X1, sepatutnya dulu kita belajar X1, Y1. Sekarang ni saya guna F. Itu yang nampak kompleks sikit tu. Kemudian titik yang kedua, saya ambil X2. Kalau dulu kita guna X2, Y2. Jadi bila kita nak kira keturunan, kita akan ambil Y2 tolak Y1 bagi dengan X2 tolak X1. So inilah yang pertama ni. Kan? Y tolak Fx sub 1 F prime. Kan? Ini kalau saya tunjuk satu je. Kalau ikutkan cara, gradient ni sama dengan F prime. Nama dia. Kan? Nama dia pada nilai sini lah. Okay, so kita akan ambil Y tolak Y1 bahagi dengan X tolak X sub 1. Ni kan, patutnya kan formula tu Y tolak Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Kan? Kalau saya nak bincang titik ni, titik yang pertama ni, gradient berapa? So kamu gunakan ni. Ni kalau saya buat ni sebagai tajuk ni, Y tolak Fx. Kan ni. Betul yang ni saya dah silang. Kan dapat ni. Kan? Ni kalau nanti kamu tengoklah bagaimana kamu nak kaji formula ni. Okey. So sebenarnya dia hanya menggunakan formula gradient. Cuma yang nampak kompleks tu sebab dia tak guna Y2 Y1, dia guna Fx sub 1 untuk Y sub 1. Okey. Kemudian darat silang. Okey, so yang penting sekarang ni kita nak bincang ini. So formula dia, katakan saya ada X2, maka formula dia X2 sama dengan X1 tolak Fx1 per F prime X1. Betul. Okey, inilah step kalau kita nak buat Newton-Raphson method. Okey, step yang pertama kita kena show root tu berada di antara mana ke mana. Yang kita belajar tadi 3.1. Kemudian kita akan ambil initial value. Initial value tadi, contoh kalau kita tadi kita dah berjaya show rupanya antara 1 dan 2. Maka initial value ni kita ambil mean dia. Kan? 1.5. 1.5 je lah. Tapi kita kena show dulu. 1.5. 1.5. Kita show dulu dia antara mana. Itu yang try and error tu kalau nak guna algebraic method. Kalau mampu lukis graf. Kalau tak mampu, biasa kita guna algebraic je. Okey, kemudian nanti kita tengoklah step 3 seterusnya. Kita tengok contoh. Contoh 5. Contoh 5. Yes, kalau katakan kita ada soalan, equation kita 2 sin x minus x. Ini dia panggil non-linear. Okay. Ni semua ni dia panggil non-linear. Non-linear. Maksud dia kita tak boleh terus dapatkan jawapan untuk X. Tak ada cara. Okay? Sebab kita ada linear bercampur dengan trigonometri. Mana boleh kita solve dapat jawapan? Terpaksalah kita guna antaranya Newton-Raphson method. Jadi yang pertama, kita kena show dulu. Kita guna kaedah 3.1 tadi. Maksud dia, untuk step yang pertama ni, kamu guna calculator, kamu kena tekan ni, type dulu 2 sin x tolak x. Masuk dalam calculator. Ini kena masuk dalam kita ni. Guna alpha. Lepas tu tekan calculation.
Okay, cuba masukkan 2 sin alpha x minus alpha x. Okay, ini kamu kena cuba tak tidak nanti kamu kena guna manual leceh. Okay, kemudian kamu cubalah. Kalau katakan saya cuba nilai x kosong, f dia berapa kalau ganti kosong? Kosong. Kosong, maksud dia tak tahu positif negatif. Okey, tak apa. Bila x sama dengan 1, dapatlah f dia positif. Kan? Ini semua guna correlation ni. Bila x sama dengan 2, dapatlah negatif. Yang penting sekarang ni, kita kena tunjukkan berubah tak tanda ni. Kalau berubah, maka inilah kita punya root dia. Kita nak tunjukkan dia berubah je. Berubah je kita stop. Jadi kita agak-agak lah nilai berapa. Okey. Okey, katakan kamu start daripada nilai yang tinggi lah. Nilai 3, mungkin kamu akan dapat negatif. Bila cuba 2 pula, makin turun, negatif juga. So tak boleh lagi, turun lagi. Bila bertukar je, maka itulah jawapan dia. Maka step yang kedua ni adalah x0. Okey. Jadi untuk yang ni, sama ada guna, tadi saya tunjuk tadi formula dia x0. Okey, x0. Jadi kamu gunalah mana kan. Kalau ikutkan formula tadi, kita gunakan simbol x0. x0 ni maksud dia, kita ambil average. Kita tadi berada di antara 1 dan 2. Maka x0 tu yang di tengah-tengah. Okey. x0 tu maksud dia yang di tengah-tengah. 1.5. Okey, boleh? Jadi step yang kedua ni, ini kemungkinan jawapan kita berada hampir kepada 1.5. Masalahnya bila 1.5 tu, yang mana satu jawapan. Okay, so untuk step yang ketiga ni, senang je. Kamu ambil salin balik function yang asal ni. Kemudian kamu differentiate. Untuk step yang ketiga ni, kamu ambil fx, kamu ambil f prime. Okay, ni sudah ke belum? Sudah belum? Dah. Okay. Dah. Okay, nanti kamu tengok yes. Okay, faham ni? Okay, masa kita dah hampir nak tamat ni. Okay, yang tadi, yang formula tadi. X plus 1 equals to x n minus fx over f prime x. Ni, yang tadi yang saya suruh tekankan ni, formula ni kan. Okay, ini formula kita yang asal, maksud dia yang ni kekal. Kamu tukar je yang kamu ambil tadi step yang ketiga tadi. Fx apa? Kemudian bila kita differentiate apa ya? So kita akan dapat ni lah. Kemudian kita akan mula dengan sama ada kamu nak gunakan x0 ataupun x sub 1. Mana-mana boleh. Okay. Tadi saya guna label x0. Kalau nak guna x0 boleh. So yang berikutnya x sub 1. Okay. So mana-mana lah. Kalau ikut sini saya gunakan x1 ya. Dia tak kisah. Okey, kemudian bila kita ambil x2, maksudnya kita akan ambil x yang sebelum tu. Maksudnya kalau saya nak cari x2, ambil yang sebelum ni apa? 1.5. Gantikan ke dalam ni. Ni ganti 1.5. Ni boleh? Ni ganti 1.5. Ikut formula ni. Ni ganti 1.5. Maksudnya nilai yang sebelum x2 ni. Ini pun ganti. Okey, yang ini pun kalau kamu nak kira ni, tapi penulisan dia mesti macam ni. Dalam exam kena tulis ni. Kena tulis. Tulis. Tapi jawapan akhir ni guna calculator. Maksudnya kamu masukkan siap-siap. Kamu gunakan alpha x tolak 2 sin alpha x tolak alpha x divide by 2 cos alpha x minus 1. Kena masukkan dalam calculator. Kemudian kamu masukkan 1.5. Okay. Kemudian bila x3 ni pula, jangan lupa nilai yang baru ni. Ganti ikut formula ni. So dapat jawapan. Dan kamu teruskan. Ini semua guna calculator ya. Teruskan. Sehingga kamu dapat jawapan tu berulang. Paling tidak dia ulang sebanyak 2 kali nombor yang sama. Nombor yang sama. Nanti dalam exam kan. Dalam exam kamu kena tunjukkan 3 step ni. Paling kurang. 1, 2, 3.
So dalam exam mesti tulis ni. Walaupun kita nampak macam leceh kan, kena tulis ni. 1, 2, 3. Penulisan gantian dia. Kemudian bila katakan kita nak tengok nilai yang seterusnya, nak tunjukkan dia ulang ke tidak, kita hanya bagi tahu nombor je. Tak payah tulis lagi benda-benda ni. Dalam exam kita ambil kira 1, 2, 3 je. 1, 2, 3 dah. Yang keempat kalau tak habis, bagi tahu nombor je. Kalau tak habis lagi, bagi tahu nombor je. Kita tunjukkan dia mesti berulang sebanyak at least 2 kali. Kalau nombor yang sama dia ulang 2 kali, maka dah stop. Patutnya sampai ekstremal pun dah cukup dah. Okay. Maka step yang terakhir, itulah jawapan kita. Okay. Dia ibarat dia macam ni lah. Sebenarnya apa yang kamu buat ni, tadi antara ya. Jawapan yang bukan 1.8955 kan? 955. Ini bergantung kepada soalan. Kalau soalan tu umum, dia gunakan 3 decimal places. Kalau ikut arahan kertas soalan muka depan tu, dia nak 3 decimal places. Ini ikut soalan. Kalau soalan tu tak bagi tahu, kita boleh berhenti pada 4 decimal places. Okay. Tapi kamu berhenti sampai dia nampak nombor tu berulang. Okay, macam ni kan. Kalau katakan soalan tu nak 3 decimal places, seloknya kamu berhenti pada 4 decimal places. Tunjukkan dua nombor tu sama. Kalau macam ni kan, kalau macam ni kan tak sama ni. So saya teruskan lagi. Sampai dia sama, maka terus jawapan. Dia ibarat dia macam ni lah. Tadi graf kita macam ni, satu sini, satu sini. Maka tadi saya andaikan nilai dia 1.5. Itu andaian je. Okay. Jadi bila kita gunakan kaedah Newton-Raphson, dia akan dapat nilai yang tepat. Ini yang kita nak ni. Jadi yang 3.1 kita belajar tu, itu kita nak anggaran je. Yang tepat mesti guna Newton-Raphson.